Hai, Assalamualaikum semua. Hai, bertemu saya lagi dengan Cik D, okey, ataupun Zaidi Hassan channel. Okey, siapa yang belum subscribe, boleh tolong subscribe saya punya channel untuk anda tahu informasi tentang gadget-gadget dan juga vlogging yang ke depan yang saya nak buat nanti. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Bila saya upload video, anda akan dapat notifikasi, so boleh follow dan tengok video. Hari ini kita bercakap tentang pentingnya video marketing ni. Okey. So tak kisahlah bisnes apa-apa pun kan, bisnes makan ke, bisnes jual baju ke, bisnes jual kereta ke, bisnes jual buah ke, apa-apa saja. Okey, kita nak cakap satu perkara saja. Satu perkara yang kita nak tekankan, cuba anda fikir okey, situasi anda sendiri. Contoh hari ni anda nak keluar makan, okey. So anda main Facebook. Okey. Tadi ada jugalah wife ataupun ahli keluarga yang lain minta, okey, jom kita pergi makan kat sini, okey. So benda tu dah macam safe dah dalam otak, okey, kita nak pergi makan antara situ dengan situ, dua tempat kan. Tiba-tiba anda tengah main telefon, cross satu kedai makan. Ni untuk lunch lah. Cross satu kedai makan. Katalah satu ni, kedai gulai ni. Hampa ada tak terfikir secara nak keluar tu lagi? Tengok video tu pula kat gulai tu, Allah, terlioknya. Lepas tu orang ramai, lepas tu kira video tu sample lah yang tertarik lah untuk nak buatkan anda pergi. So anda nak pergi yang dua orang yang dua kedai yang sebut tadi ataupun yang tengah tengok tu. Dan video tu pula bila apa tunjuk kat ahli keluarga apa, kat isteri ke, kat siapa-siapa, kat kawan kau yang tengok ni kedai ni sample. Betul tak? Dia akan tertarik minda kita akan nak try kedai tu, ataupun walaupun kedai tu kita dah pi dah ataupun tak pi lagi, tapi bila kita tengok video tu kita akan rasa nak pi. Betul tak? Itu yang strongnya lah ni, orang kata apa, video marketing ni memang wajib lah bagi mana-mana perusahaan atau kedai. Kita nak habaq kat orang kata bisnes kita tu, makanan kita tu sedap. Contoh, kalau makanan sedap pun kita tak buat video marketing, kita tunggu orang mouth to mouth, tunggu nanti nak habaq, dia jadi lambat. Kalau kita yakin dengan produk kita, satu produk kita tu yang sedap, why not kita hire untuk orang buat video. Tak kisahlah hire siapa-siapa ke, ataupun kalau hampa sendiri boleh buat video tu, buat video bagi nampak cantik, kemudian gunakan Facebook Ads untuk push lagi. Ada macam-macam platform lah, YouTube ke apa ke, segala-gala platform. Nak guna Insta Famous ke, nak guna influencer mana-mana ke, just bayar. So hampa kena invest benda tu. Kalau kata takut nak invest kepada marketing, hampa punya kedai lambat dikenali dan juga repetitive customer tu tak berapa nak banyak. Maksudnya contoh kalau hampa buat video sekali je, okey, buat bulan ni sekali je. Lepas tu nak buat pula tahun depan. Bajet tu tahun depan pula baru nak buat, ataupun 6 bulan lagi nak buat. Berbanding dengan kedai yang buat tiap-tiap bulan ataupun 2 minggu sekali depa buat video, lepas tu depa push. Video-video tu dia akan cross, bila depa Facebook Ads, depa akan cross ke dalam banyak pemegang-pemegang handphone. Lah ni boleh kata semua orang ada handphone, betul tak? Semua orang ada handphone. So kita nak buat apa, kita nak beli apa pun, tengok Shopee, lagi nak makan mana, nak tengok ni tak mana, lepas tu kita tekan kat Google the best place to eat. Sebab kadang-kadang satu tempat tu hampa dah makan dah semua tempat. Hampa dah makan, aku habis dah cover restoran apa semua ni. Aku dah beli baju ni semua, okey, cover dah. Tapi pada satu masa tu ketika hampa fikir nak keluar kan, kita fikir nak keluar, kita buka Facebook. Saya tengok, kedai yang kita pergi itu, tapi dia ada produk baru. Maksudnya dia videokan produk baru dia, kita tengok, wow. Jom pergi sini. Apa nampak tak? The power of video marketing tu, bagi aku, kalau macam zaman lah ni kita berniaga, kita duduk saja tu, memang lambatlah nak dapat pelanggan. Walaupun hampa, bagi aku kalau seorang peniaga tu dia berniaga dah lama, dia dah strong, 15 tahun, 20 tahun, ramai orang dah kenal perniagaan dia, tapi sekiranya dia ambil langkah untuk tidak buat video, dia nak diam, dia nak teruskan dengan konsep yang lama tu, kedai-kedai baru yang tumbuh ni, yang follow dia punya barang jualan dia ataupun barang niagaan dia, depa ni kerap buat video marketing. Orang-orang yang dalam yang dunia lah ni akan duk tengok Facebook. Orang nak masuk Langkawi contohnya, orang nampak satu cross Facebook Ads, satu cross satu kedai ni yang wow, kita pergi Langkawi, kita kena try kedai ni. Maksudnya kedai yang walaupun stay lama, yang sedap, tapi dia tak cross dia punya mind, tak cross mata kita ni. Sebab kita manusia ni bukannya nak ingat selalu, dan kadang-kadang pelupa, dan kadang-kadang kita tertarik kepada benda-benda video marketing ni. Jadi bila orang tengok, orang nak makan kat kedai kita, jadi orang dah sebelum dah mai tu, orang dah set dah nak mai kedai kita. Jadi
benda tu akan membantu lagi banyaklah kedai kita ni akan lebih maju lah kan. So benda tu je lah aku nak bagi tahu pentingnya video tu. Ramai yang mungkin kata alah buat sekali pun cukup lah kan, tahun depan buat lagi sekali. Tak. Kalau hampa tak percaya cakap aku, hampa cuba pergi tengok YouTube ke, pergi tengok dalam Facebook. Aku sendiri kaji tengok Pak Mat Western. Pasal apa Pak Mat Western duk ambil artis yang famous duk buat tiap-tiap kali, sampai aku rasa dalam handphone aku ni tiap-tiap hari buka ada Pak Mat Western. Tiap-tiap hari buka ada Pak Mat Western. Kalau Pak Mat Western tu dilangkawi tobat aku pi dah. Kalau dia dilangkawi kan. Tapi dia tak ada, boleh beli juga dia punya kamin kat ejen-ejen, ada yang orang jual. Jadi tertarik, aku pun jadi beli juga. Jadi kalau hampa keluar pergi belah luar, hampa berjalan, hampa lalu kot Penang, hampa mesti berhenti dak Pak Mat Western. Hampa mesti berhenti, hampa tengok dalam Facebook dah memang dia punya, oi, guna artis hebat-hebat. Jadi itu dia punya bajet. Mungkin dia dah berjaya, dia dah ada, dia memperuntukkan satu amount yang besar untuk dia buat marketing tiap-tiap minggu. Aku rasa tiap minggu, sebulan 4 kali dia buat. Maksudnya orang pergi tengok macam mana. Daripada Johor, daripada satu Malaysia turun pergi. Tu betul tak? So kita itu belah luar lah. Dan dia mungkin bajet yang tinggi lah. Kalau bajet rendah, gunakanlah bajet rendah. Banyak lagi YouTuber ataupun Insta famous ataupun orang yang buat video ni yang bawah low cost dia, tak payahlah sampai 5-6 ribu macam Laparpo, macam besar-besar ni depa dah follower dah ramai. Of course dah mahal depa guna pun artis-artis yang dah famous kan. Jadi macam kecil-kecil lagi, contohlah salah seorang lah macam Cik D lah. Cik D sekarang buat video vlogging untuk makanan kan. Jadi harga pun tak tinggi, Sementara harga tak tinggi ni, rebutlah peluang. Dan nanti kita dah banyak, dah besar, dah berkembang ratus ribu follower, takkanlah harga pun sama macam tu. Maksudnya movement tu harga tu dia akan naik dari segi banyak follower, dari impact, daripada engagement yang masuk tu. Dan untungnya kedai hampa juga. Contoh kalau hampa invest kepada satu benda ni RM300 marketing kepada yang kecil lah, vlogger yang kecil, contoh macam Cik D ni. Lepas tu bila hampa maju lepas 6 bulan, hampa ambil Laporpo. Lepas tu impact dia lagi hebat. So marketing ni tak kisah hampa invest ke yang macam mana pun, dia tingkatkan dari hari ke hari. Bukan takkan hampa nak duk benda macam tu ya, bila hampa dah top, bila hampa dah ni kan. Tapi satu lagi dia efek dia. Kalau hampa nak buat bagi perniagaan hampa maju dan marketing ni orang tahu kedai hampa nak main banyak-banyak, apa memang akan serbu. Hampa kena jaga servis, hampa kena make sure staff cukup, maksudnya jangan bagi banyak komplain lah. Sebab kalau ada banyak komplain, maksudnya bila viral, orang main tak cun, so komplain tu akan merebak dengan cepat. Jadi make sure hampa get ready. Kalau nak panggil untuk viralkan tempat hampa, get ready. Servis, makanan yang sedap, insya-Allah hampa akan maju dengan lebih cepat. Contoh macam dulu-dulu kita buka kedai, ambil masa mungkin setahun, 2 tahun untuk nak dapat impact orang yang ramai yang kenal hampa. Macam lah 3 hari pun cukup dah, 3-4 hari, silap-silap seminggu pun cukup dah. Kalau hampa invest video marketing tu kepada benda yang betul, tepat lah, tembakan kita tu tepat. Kita buat video cantik, makanan cantik, orang pergi makan, dia viral dalam masa seminggu, tempat hampa kena serbu dan hampa akan dapat repetitive customer. Tapi ingat, jangan diam hanya satu video tu. Mungkin kalau awal-awal ni sebulan sekali pun cantik. Kalau hampa ada bajet lebih, sebulan 2 kali, hampa kena guna video tu, kemudian gunakan Facebook Ads supaya orang akan cross kat handphone orang. Macam aku sendiri pun, asal semua pergi makan dah, nak makan mana lagi tengok PR Facebook, tengok pum, ada satu sponsor cross. Gulai hangat, tengok macam kemarin aku pergi gulai hangat, aku tolak-tolak. Mula ingat nak pergi makan kat tempat lain, duk tolak-tolak, gulai hangat ni tempoh makan gulai tenggiri. Jadi aku pergi gulai hangat makan. Nampak? Itu contoh dia bagi untuk diri aku sendirilah. Kalau hampa macam mana? Hampa tengok dalam Facebook, hampa tertarik tak nak pergi ke tempat tu. Tapi syarat dia, video kena cantik lah kan. Video cantik, gambar cantik. Kalau macam gambar suang-suang kuku, kelam-kelam pun nampak macam tak menarik. Benda tu mata manusia halu orang kata apa, nafsu mata ni. Yang cantik-cantik je kita mau, betul tak? Yang cantik-cantik. Jadi make sure yang macam owner, make sure lah kedai makan tu kalau dah gambar cantik mesti kena sedap lah. Baju kalau dah cantik tu, servis kena elok lah. Produk apa-apa pun, apa-apa saja hampa nak perkenalkan produk, kita boleh perkenalkan. Jadi make sure servis apa semua tu cantik lah. Okay, itu je lah kita nak cerita hari ni. Tak mau panjang-panjang, at least satu topik cukup lah. So hampa boleh carilah mana-mana video maker yang boleh buat untuk nak introducekan tempat hampa. Ataupun kalau hampa sendiri boleh buat video, hampa buat. Kalau tak boleh, kita bayar pada orang itu. Simple saja. Dan kalau hampa nak Cik D buat, jangan lupa calling-calling.